Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 26, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 26, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ketiga daripada tiga ta'alluq bagi sifat sama dan juga bagi sifat basar. Tanjiziyun hadisun. Terjemahan dia tak ada ertinya dok. Yang di atas tu, yang pertamanya ta'alluq suluhiyun qadimun, ertinya ada erti. Turun ke bawah, yang keduanya tanjiziyun qadimun, artinya ada artinya. Yang ketiga tanjiziyun hadisun, nakwi sama ke artinya. Jadi sama dah. Samalah dengan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ni. Tanjiziyun hadisun, artinya baru berlaku mendengar dan melihat. Mendengar oleh Allah dan melihat oleh Allah akan barang yang baru ada. Mana barang yang baru ada ni? Daripada makhluk ini. Tanjiziyun hadisun, artinya baru berlaku mendengar oleh Allah yang bersifat dengan sifat sama, dan melihat oleh Allah yang bersifat basar. Mendengar melihat oleh Allah ni akan barang yang ada, akan barang yang baru ada. Mana barang yang baru ada? Daripada makhluk ini. Ini ta'alluq bagi sama dan basar. Ini saya sebut berulang kali dah. Perhalusi pembicaraan ta'alluq ni fardu kifayah daripada ilmu tauhid, tetapi secara ringkas fardu ain. Secara ringkas, sebab kita bicara sifat sama, kita bicara sifat basar. Sifat ni sifat yang qadimah, yang sedia kala. Sifat sama, sifat basar ni sedia kala ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat-sifat sama ni mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Mendengar dan melihat akan sekalian ada, dia panggil ta'alluq. Ada ni. Kalau tidak berpegang Allah mendengar dan melihat, tak ada apalah kitanya, kapilah ludah. Kalau berpegang, kalau tidak berpegang di zat Allah ada sifat sama dan basar, jadi Mu'tazilah, tak jadi kafir lagi. Tapi kalau tidak berpegang Allah mendengar dan Allah melihat,
kafir lalu jadinya. Allah tidak mendengar. Kita bercakap, Allah tak dengar. Tapi cakap perlahan lah, jangan cakap kuat. Cakap kuat Allah dengar lah. Cakap perlahan Allah tak dengar. Oh, tak ada gitu. Pada ni, bisikan hati kita pun Allah mendengar. Sementara kita bercakap, kuat ke perlahan ke Allah mendengar. Kena cakap jauh sikit, Allah tidak mendengar lah. Tak ada, kita tak ada pegang gitu. Jadi sekarang ni Allah mendengar dan melihat satu pegangan. Itu dia panggil takluk. Cuma takluk kita tak pandai lah. Itu bahasa Arab. Ada ni. Kemudian kita berpegang di zat Allah ada namanya sifat. Sifat apa? Sifat sama ada di zat Allah. Sifat basar ada di zat Allah. Itu satu pegangan. Bila Allah ada sifat sama dan basar, Allah mendengar dan Allah melihat akan sekepakai ada. Itu dipanggil takluk. Hak tu wajib kena mengaji tu. Ada ni. Tapi perincian takluk ada berbahagian tu bukanlah fardu kifayah. Yang jelas nyatanya fardu ain kita bicara bab takluk ni qada qadah. Qada qadah hak rukun iman yang ke-6 tu. Qada qadah ke-6 tu itu dia takluk. Qada qadar rukun yang ke-6 itulah dinamakan takluk. Qada takluk qudrah. Qada takluk iradah. Kita sini jalanan Imam Asy'ari kan. Jadi qada takluk iradah dan ilmu. Qadar takluk qudrah. Kita berpegang di zat Allah ada sifat iradah. Di zat Allah ada sifat ilmu, itu satu pegangan. Kita berpegang di zat Allah ada sifat qudrah, itu satu pegangan. Kita pun berpegang Allah yang bersifat iradah menentukan. Itu takluk iradah namanya qada. Rukun iman ke-6 no. Kita berpegang Allah yang bersifat qudrah menjadikan segala-galanya. Qadar itu dipanggil takluk qudrah. Ni takluk. Ada ni. Bukan setakat fardu ain. Bukan rukun iman yang ke-6. Cuma kita je. Kita berpegang. Tapi nama takluk kita tak tahu. Ke antara dua pegangan tu kita tidak berpegang. Yang pertama, kita berpegang tak? Di zat Allah ada sama basar. Memang kita berpegang. Itu sifat. Kita berpegang tak? Allah yang bersifat sama mendengarlah akan sekali ada. Memang kita berpegang. Kita berpegang Allah yang bersifat basar. Kita berpegang tak ni? Melihat akan sekali ada. Memang kita berpegang. Ini dua pegang yang berasingan. Satunya berpegang di zat Allah ada sifat. Satunya berpegang takluk fungsi tugas kerjaan bagi sifat. Takluk qudrah, iradah, ilmu sama basar dan kalam. Tapi dia punya pecahan-pecahan takluk barulah fardu kifayah. Dia ialah istilah itulah. Kemungkinan kalau tidak ditekan daripada budak-budak, dia jadi macam payah je. Tambahan pula sekarang ni dimomok-momokkan dengan bahawa kaedah sifat 20 ni memayahkan. Lagilah. Ada ni. Kaedah sifat 20 memayahkan. Kita tak tahulah memayah tak memayahnya. Yang tengoknya payah tak payah tak tahu. Tak ada. Itu masalah kitanya. Tak ada. Sifat 20 ni payah. Ada ke tak? Ada ke tak? Ngaji sifat 20. Budak-budak wujud kidang bakok tu ABC. Dah. Budak-budak kan wujud kidang bakok sampailah kaum mutakalliman. Itu ABC barunya. Dah kita belajar betul-betul dah wujud kidang bakok ni. Payah. Kita tak pernah belajar pun. Tak pernah belajar. Dan orang yang kata sifat rupa payah pun, dia pun tak belajar. Dia pun tak belajar. Dia baca sendiri, dia rasa pening sifat rupa payah. Tu dia baca sendiri, tak boleh pening apa. Dia baca sendiri. Payah lah. Bukan yang baca situ payah.
Dia hak salah faham tu cerita, kita pun payah dengar. Payah. Apa benda sebenarnya tu? Payah kitanya. Dah dia belik pening karut dah dengan baca sendiri, bagi dia payah. Lepas tu dia pun cerita pula. Kita dengar ni jadi payah pula nak faham apa yang dia kata tu. Tak tahu. Tahu je pakai. Dia tak tahulah payah tak payah. Tapi kalau betul-betul mengaji tak ada payah. Cuma kita tak tahu payah ke tak sebab pengajian tu tak ada. Tapi alhamdulillah lah digembar-gemburkan Asy'ariyah Al-Maturidiyah sekarang ni. Tapi jangan hanya gembar-gemburkan saja. Pengisian di mana? Pengisian dalam TV mana? Pengisian dalam radio mana? Pengisian di masjid utama negeri mana? Pengisian di masjid utama daerah ada tak? Hak negeri yang war-warkan Asy'ariyah Al-Maturidiyah di masjid negeri mereka tu ada tak pengajian sifat 20? Itu persoalan dia. Ada ni. Tapi kita kira macam permulaan lah tu. Permulaan, insya-Allah tu permulaan. Ada ni. Lepas tu dia kena mahir betul-betul nak mengajar. Dia kena berguru dan mahir betul-betul baru boleh mengajar. Kalau dia tidak berguru ataupun dia berguru tapi dia tak mahir, haram kita belajar dengan dia. Dia pun mengajar haram, kita belajar dengan dia pun haram. Yang pertama tidak berguru. Jangan. Ni. Yang kedua dia berguru tapi dia pun tak mahir. Haram kita belajar ilmu usuluddin dengan orang seumpama ni. Lepas tu boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, guru pada Syekh Al-Fatani. Syekh Muhammad Zain ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru dia. Kitab Bidayatul Hidayah tu kitab yang tertua di pasaran sebab 1756 Masihi, ulama Aceh. Di muka 6 sama dengan kitab Aqidatun Najim sebab 12. Haram belajar ilmu usuluddin dan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mahir. Haram kita belajar. Jadi gembar-gemburkan Asy'ariyah Maturidiyah, kena cari guru yang betul-betul mahir. Biar masjid-masjid utama tu ada pengajian ni sebagai contoh. Lepas tu nak cari guru di mana tempat kita ni tak ada orang mahir ni. Kerajaan macam hak dia cari guru bahasa Arab daripada orang Arab apa semua gitulah. Cari guru luar lah. Dan cari mana guru hak mahir sifat 20 ni? Carilah guru-guru di Fatani. Panggil datang ke Malaysia. Ada ni. Biar dia mengajar di Malaysia. Mengajar masjid-masjid utama. Simple je. Kerajaan dia ada duit. Dia ada segala-galanya. Hak molek laginya dalam TV, dalam radio. Ada ni. Dulu RTM 1 tu ada dahulu. Faridah. Faridah dalam RTM 1. Muniatul Musalli ada juga. Dan RTM juga Muniatul Musalli. Hak RTM Faridah tu Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami tu orang Perak tu kan. Biasa tengok dalam video. Ada ngajar Faridah dalam RTM 1. Kemudian ada ustaz orang Kedah. Saya lupa nama dia. Tua dah. Dia lah tua sikit. Ustaz Azhar Hashim ni muda. Ustaz ada orang Kedah dia mengajar Muniatul Musalli dalam RTM 1. Tapi memang dia bijak. Bukan mana. Dia memang pandai. Pandai cara dia menyampaikan. Mana sesuai dengan TV. Mana cara dia menyampaikan tu pandai. Sudah-sudah tak ada. Sudah tak ada. Jadi makna apa? Terputus tengah jalan. Saya jumpa Ustaz Azhar Hashim ni, dia kata dia hanya mengajar siapa sifat iradah. Faridatul Faraid. Lepas tu kenapa berhenti? Dihentikan sebab dikatakan di kisah lama dah ni. Dikatakan oleh Menteri Penerangan masa tu. Sekarang ni dia panggil Menteri Komunikasi dah. Dulu dia panggil Menteri Penerangan. Dikatakan tak ada faedah.
Ngajar faridah dengan Munyatul Musalli. Tak ada faedah. Dihentikan. Dan tu kena mula balik tu. Kena mula balik. Dah Asy'ariyah Al-Maturidiyah kan? Kena mula balik Tak ada faedah. Macam kita faridah dengan Munyatul Musalli tak ada faedah. Kalau faridah tu ada sikit hak tempat payah sebab dia ada fardu kifayah. Kalau Munyatul Musalli kok sedap benar lah. Saya sebut tadi kan, hak ustaz ni, hak cik, bukan cik ustaz ni, dia orang tua. Tapi maknanya dia cara dia mengajar tu memang boleh. Memang boleh. Kalau orang tak ada asas pun boleh faham pekoh. Dia mengajar Munyatul Musalli. Saya lupa nama ustaz tu. Tapi slang dia slang Kedah Perak jugalah. Slang utara lah lorat dia cakap tu. Jadi macam tak ada faedah. Sebab boleh belajar bab semayang Munyatul Musalli. Seminggu sekali je. Faridah pun seminggu sekali je. Tak ada faedah. Allah lah. Kena mula tu. Asy'ariyah Al-Maturidiyah sifat 20 tak ada di masjid negeri. Malu kat orang. Malu kat orang lah. Dengan gembar-gembur kita tu. Dia tak ada payah. Cuma tak ada pengajaran. Tak ada pengajaran. Cuma asas-asas tu kena ada lah. Hak bab sifat tetap ada. Ni bab ta'alluq sifat. Fungsi sifat. Sifat kudrah mengadakan tiap-tiap perkara. Sifat iradah menentukan segala perkara. Ta'alluq sifat ilmu mengetahui segala-gala perkara. Tu ta'alluq dia panggil. Cuma pecahan tu lah. Pecahan tu lebih mengkejapkan lagi pemahaman kita. Kalau paling banyak bicara ta'alluq kudrah lah. Banyak kudrah. Ni hak bicara ta'alluq sama dan basar. Jadi dengan memohkan bahawa kaedah sifat 20 ni payah. Dikatakan belajar sampai tahap universiti pun dia kata tak faham-faham. Tak tahulah sampai tahap universiti pun tak faham-faham, tak tahulah. Takkan masuk universiti benar-benar. Tak faham-faham. Jadi macam mana nak mengajar orang kampung? Contoh pada masa Nabi SAW nak mengajar orang Badawi. Macam nak ajar orang Badawi? Tengok orang Badawi datang berjumpa Nabi, mengucap dengan syahadah, Nabi baca beberapa ayat Al-Quran, orang Badawi boleh balik ke kampung. Tu permulaan, bukan setakat tu je orang Badawi belajar agama dengan Nabi SAW. Bukan setakat tu saja. Nabi SAW akan hantar sahabat ke tempat-tempat pendalaman untuk mengajar agama. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni bawa kepada pendalaman dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebab kita maklum pada masa itu akidahnya direct pada Al-Quran. Mereka berbahasa Arab, berbahasa Al-Quran. Dan mereka pula terima agama direct dengan Nabi SAW. Kalau terima dengan sahabat pun, sahabat tu pada Nabi SAW. Dia lain dah masa itunya. Masa tu tak ada belaka masa tu. Tauhid tak ada, fiqh tak ada, tasawuf tak ada, kitab tafsir tak ada, kitab hadis tak ada, kitab tajwid pun tak ada. Tak ada belaka tu. Tajwid tu tak ada. Semua susunan ilmu tu ulama buat kemudian. Pada ni. Ulama tu susun kemudian semua ilmu termasuk tauhid, fiqh, tasawuf. Maka ulama pun susun tajuk. Kalau fiqh ada tajuk contohnya. Kalau tauhid pun ada bicara tajuk. Bicara bab nama sifat Allah, bicara bab nama sifat Rasul. Macam mana kita nak beriman dengan sifat Rasul kalau tidak ada kaedah sifat 20? Sidik, fatanah, tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Wujud kena bakak, wujud kena bakak. Tanpa kita belajar sidik, amanah, tabligh, fatanah, macam mana kita nak mengenal Rasul? Daripada bicara sidik ni lah, daripada bicara amanah ni lah, tabligh, fatanah ni, ulama pun menghurai panjang lagi. Benarnya Rasul ni begiang-begiang, amanahnya Rasul begiang-begiang. Lagi luas pula ulama susun. Tapi ambil dekat dah ni lah. Kena direct pada Al-Quran. Kita ni bukan masalah macam Al-Quran ni. Boleh baca Al-Quran, Allah, terpilih dah.
Boleh baca Quran tu terpilih dah. Buatlah Al-Quran di mana masjid pun. Lebih kurang je. Hidup tak mau, mati segang apa dia panggil. Nak hentikan kelas Quran, ada juga orang berminat. Nak teruskan, sambutan kurang maju mana? Badan ni. Jadi mana? Boleh membaca. Boleh menghafaz. Hafal Quran daripada budak-budak. Tapi Quran kata apa? Bahasa Arab. Tak tahu pun. Tak tahu pun. Lepas tu kadang-kadang, kita semayang belakang imam, dia berhenti ayat Quran, dia ibtidak baru tu, dia mula baru tu, tak kena langsung dengan ayat Quran. Maknanya, dia tak tahu langsung ke makna Quran. Bukan tafsiran ni, terjemahan. Tafsiran huraian, itu kena buka kitab tafsir lah tu. Dia punya terjemah balik bahasa, tak tahu ke? Sampai ke berhenti pada ayat yang tergantung betul-betul. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa kau di tangan engkau ya Musa? Allahu akbar, rokok dah. Dah jawapan di mana? Qala hiya asaya atawaqqu 'alaiha, apa semua tu. Hak jawapan Nabi Musa AS, Allah menghikayatkan dalam Quran. Jawapan Nabi Musa mana? Itu soalan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah ada pada tangan engkau ya Musa? Ayat tu bulat dah lah, ada nombor ayat dah lah. Jawapan Nabi Musa tak ada. Allahu akbar, rokong. Allah kata tak tahu terjemahan langsung ni. Mana apa tu? Tu hafal Quran bertuah dah. Quran kata apa pun tak tahu. Lepas tu macam mana kita nak akidah direct daripada Al-Quran dan hadis? Pelik sikit lah sekarang ni. Lepas tu dia momokkan dengan kaedah sebab 20 ni memayuhkan. Tak ada payah-payahnya. Kalau payah kaedah sebab 20 ni, dia sudah pupuh lama dah. Sebab kaedah sebab 20 ni bermula dari kurun yang 3 ke 4. Mana 1000 tahun lebih dah. Diguna pakai di seluruh pelosok dunia sebagai peringkat permulaan. Tak ada payah. Lepas tinggi tu, direct pada Quran. Lepas tinggi tu, direct pada hadis. Orang-orang yang tertentu sahaja yang mendalami. Tak ada kaedah ni, tak ada lah nak pergi buat pegangan macam mana. Ni kita bicara ta'aluk dia. Macam-macam lepas lah. Apa yang kita bicara ni memang di pegangan kita dah. Ni kita pergi pada ta'aluk yang ketiga. Tanjizi hadis. Nama dia bahasa Arab. Artinya baru berlaku mendengar dan melihat oleh Allah akan barang yang baru ada daripada makhluk ini. Allah mengadakan kita. So, contoh lepasnya Allah mengadakan kita 1980. Selepas Allah mengadakan kita, barulah Allah mendengar dan melihat akan zat kita. Pada ni, sekarang Allah jadikan kita 1980. Bila Allah menjadikan zat kita 1980, barulah Allah mendengar dan melihat akan zat kita. Ke Allah mendengar sedia kala? Zat kita tak ada lagi, Allah mendengar dah sedia kala. Zat kita tak ada lagi, Allah sudah melihat zat kita sedia kala. Zat kita tak ada lagi, Allah mendengar melihat macam mana? Ada ni. Allah mendengar melihat akan zat kita, mendengar melihat yang baru apabila zat kita Allah jadikan. Gitu je lah. Ada ni. Ada di zat Allah perkara yang baru. Di zat Allah tu Allah mendengar. Adapun sifat mendengar tu sifat yang qadimah. Zat Allah zat yang qadim, sifat Allah sifat yang qadimah. Tidak ada sifat di zat sifat yang hadisah, tidak ada. Tapi yang Allah mendengar, yang Allah melihat memang barulah. Sekarang ni, setiap saat ni Allah mendengar tak? Allah mendengar. Allah melihat tak? Allah melihat. Memang baru. Mana boleh berlaku yang baru di zat Allah? Tidak ada sifat yang baru di zat Allah Ta'ala. Sifat sama Allah, sifat baru. Sebelum waktu Allah bersifat-sifat pekak, tu mustahil. Sifat basar Allah, sifat yang baru. Sebelum tu Allah bersifat-sifat buta, tu mustahil. Sifat sama Allah sedia kala, sifat basar Allah sedia kala. Tapi mendengar dan melihat, makhluk yang baru Allah adakan, Allah mendengar baru, Allah melihat pun baru akan zat makhluk yang Allah baru mengadakan.
baru Allah mengadakan. Jadi barulah. Jadi macam boleh jadi tak boleh berlakon baru di zat Allah. Dan macam dia dengan qadar, perbuatan Allah. Qada memang sedia kala Allah menentukan sedia kala. Tapi qadar Allah menjadikan. Ni sekarang ni Allah menjadikan gerak diam kita Allah menjadikan. Memang baharu tu sifat af'al memang baharu tu. Jadi macam boleh timbul kata ada orang mengajar tak boleh sebut Allah mendengar, Allah melihat. Oh, tak ikut mana pula tu. Bahas pula ta'alluq makna masdari ni amrun i'tibari. Tu bicara secara khususi lah tu. Saya pun tak pernah sebut pun. Tak pernah sebut pun. Kita duduk mengaji dia pun tak pernah sebut. Orang membaca tu berani buat sebut. Apa benda lah. Dak kita membaca ni kalau kita Allah pening kepelek ni. Tanya orang hok mahir. Yang kita nak kupas lagi benda yang kita hanya membaca. Kalau kita jujur. Kan kita kan bak mudah je bak pekoh. Masalah ni kok mana ni? Pekoh je. Tak nampak ni. Mengaji dah, tanda dah tak nampak. Tanya orang hok lebih tahu. Tanya. Telefon ustaz-ustaz yang lain. Awak tengok molek dah muka surat ni. Apa maksud dia? Dah nak sebut dah sebab kita dah nak pergi dah. Walaupun kita tak tahu ada tanda pun. Bila dia cerita, Allah. Selindung nipis je selindungnya. Berkali malah dah tenggelam masa tu berkali. Bila diceritakan Allah senangnya. Tapi kita tak banyak nak sebut dah. Sebab apa? Sebab kita baca pelik ni. Pelik lah sebab kita salah faham. Pelik sebab kita salah faham. Bak pekoh mudah. Tanyalah orang. Jangan kita sibukkan benda yang kita hanya membaca. Hak ni mentolaah membaca hak kitab yang kita belajar. Hak ada tanda apa sekalipun. Ada ketika gelak gambar juga. Ada ketika tulisan sendiri pun tak boleh nak baca. Ni tulis masa mengantuk ke apa gini. Saya masa ngaji dulu kadang-kadang ada juga mengarut dianya. Boleh tulis kitab ni puasa tak tahulah. Tulis masa ngaji tulis mana. Tulis kok ni habis. Pusing kitab kau ni, tulis kau terbalik pula kata. Lepas kemudian tengok masa mengaji tu kenapa tulis terbalik? Dak sekarang ni tulis kod straight ni kan, tulis kod ni kan. Habis tu turun kadang-kadang naik ke atas. Pusing kitab ni. Tulis terbalik, style orang kali. Tulis panjang pula terbalik. Lepas tu masa nak baca tengok dah kenapa pula masa tanda ni jadi pusing kitab. Tak tahu tu. Tu tengah posang tu. Tengah posang tu. Ada ni. Ada mana hak kita tulis pun kadang-kadang kita tak nak baca tulisan kita. Tak boleh baca tulisan, tak boleh nak baca. Tulis apa gini? Apa tuang kita tak boleh baca. Kalau pinjam kitab orang sama telah tak boleh nak baca, bukan tak boleh baca, ada tempat dia lah. Hak belajar sendiri pun terkadang kita tak faham. Tanya orang. Ni setakat membaca kita nak sebar pada masyarakat umum. Kita bukan bidang tersebut, bukan bidang tauhid ke contohnya. Tu kalau betul-betul lah jujur, niat yang baik, tak berani. Tak berani hak tu. Itu bab akidah, bab pegangan. Umum orang duk dengar belaka, jangan. Bab akidah orang ni. Kepetahan kita digunakan untuk kebaikan, besar pahala. Kepetahan digunakan untuk menirukan, besarlah seksa dosanya. Faham tak? Bab tauhid, bab pegangan. Tapi kita orang cara manalah amrun i'tibari ke apa ke, hak wujudi, adami, amrun i'tibari, hali, tu hak fardu kifayah belaka tu dedah pada orang awam betul kata payah pula. Memang payah sebab itu bukan fardu ain. Jadi Allah mendengar baharu, Allah melihat baharu. Tanjizi hadis. Hadis tu baru. Kalau qadim sedia kala. Jadi kalau kita pergi pada bicara qadar, qudrah, memang tanjizi hadis. Allah mengadakan, meniadakan yang baharu. Hak qadimnya qada.
ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ilmu. Tu baru qadim sedia kala. Tanjizi qadim bagi iradah dipanggil qada. Tanjizi hadis bagi qudrah dipanggil qadar. Kita guna nama-nama perkataan ni. Qada, tanjizi qadim bagi iradah, muwafaqah, ta'alluq dari qadim bagi ilmu. Qadar, ta'alluq dari hadis bagi qudrah. Asasnya wahdaniyah pada af'al. Itu dak lekat lagi dia. Ialah qada, iradah. Itu kita kemah dah. Qadar, qudrah. Qada, iradah tu singkat. Panjangnya qada, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah, muwafaqah dengan ta'alluq dari qadim bagi ilmu. Qadar, ta'alluq dari hadis bagi qudrah. Itu qadar. Memang barulah. Allah mengada meniadakan dari hadis memang baru. Allah mendengar baru. Allah melihat baru. Akan zat makhluk yang baru Allah jadikan. Tapi Allah boleh mendengar dan melihat akan makhluk ni bila? Sedia kala. Itu takluk yang pertama, suruhi qadim. Allah boleh mendengar sedia kala akan zat kita. Allah boleh melihat sedia kala akan zat kita. Tapi belum lagi mendengar. Belum lagi melihat sebab zat kita belum diadakan oleh Allah. Tapi sifat sama basar Allah yang sedia kala boleh mendengar sedia kala, boleh melihat sedia kala. Tapi mendengar melihat selepas Allah jadikan makhluk. Jadi baharu. Lepas Allah jadikan arash, Allah jadikan qalam, Allah jadikan luh mahfuz, Allah jadikan malaikat. Baharu tu. Lepas Allah jadikan, Allah mendengar dan melihat akan arash, akan qalam, akan luh mahfuz, akan malaikat. Tapi Allah mendengar melihat ni baharulah. Sebab makhluk tu baharu belaka. Tapi bila kau Allah boleh mendengar melihat akan malaikat? Boleh mendengar sedia kala lah. Gitu je. Dan sifat sama Allah sedia kala, boleh mendengar sedia kala. Sifat basar Allah sedia kala, boleh melihat sedia kala. Tapi melihat, mendengar, melihat sungguhnya selepas Allah jadikan makhluk. Lepas Allah jadikan malaikat, barulah Allah mendengar akan malaikat, barulah Allah melihat akan malaikat. Tanjizi hadis dia panggil. Mana kita? Ini perincian dah. Tapi tak lari pun daripada pegangan kitanya. Kalau tanya kita, Allah mendengar tak? Allah melihat tak malaikat? Memang Allah mendengar, Allah melihat malaikat. Malaikat duduk bertasbih. Allah mendengar tak? Allah mendengar. Allah melihat tak malaikat? Allah melihat pun tak melihatnya. Allah mendengar melihat tu bila? Sekarang lah. Bermula daripada Allah jadikan malaikat, Allah mendengar dan melihat akan malaikat. Sebelum Allah jadikan malaikat. Sebelum Allah jadikan malaikat. Sebelum tu bila tak tahulah. Berapa juta tahun tak tahu, tak cerita lah katanya. Sebelum Allah jadikan malaikat, Allah mendengar tak akan malaikat? Allah mendengar macam malaikat belum Allah buat lagi. Sebelum Allah menjadikan malaikat, Allah melihat tak malaikat? Malaikat kan belum Allah jadikan lagi kan. Allah melihat macam mana. Tapi sifat sama Allah sedia kala. Sifat basar Allah sedia kala. Tapi Allah belum mendengar akan malaikat. Allah belum melihat akan malaikat. Belum lah sebab malaikat Allah belum buat. Lepas Allah jadikan malaikat, Allah mendengar akan malaikat. Barulah jadinya sebab malaikat baru diadakan. Allah melihat akan malaikat, barulah melihat sebab malaikat baru diadakan. Itu panggil tanjizi hadis. Tapi Allah yang bersifat sama yang sedia kala ni, Allah yang bersifat basar yang sedia kala ni, bila sebenarnya Allah boleh mendengar dan melihat malaikat? Sedia kala lah. Suluhi qadim. Itu je lah. Allah mendengar, melihat sungguh-sungguh sedia kala akan zat dan sifat yang ada sedia kala. Yang Allah mendengar, melihat sungguh-sungguh pada sedia kala akan zat dan sifat yang ada sedia kala.
Mana zat yang disedia kala? Zat Allah lah. Mana sifat yang sedia kala? Sifat ma'ani Allah lah. Zat Allah ada sedia kala kan? Allah mendengar akan zat Allah sedia kala tanzizi qadim. Allah melihat akan zat Allah sedia kala tanzizi qadim. Ke Allah tidak mendengar akan zat Allah? Ke Allah tidak melihat akan zat Allah? Ke mana? Allah melihat zat Allah. Kenapa? Allah melihat makhluk je. Allah tak melihat. Zat Allah melihat ke tak? Mesti Allah mendengar dan melihat. Zat Allah ada sedia kala tu. Bilakah Allah mendengar dan melihat zat Allah? Zat ada sedia kala. Allah mendengar akan zat Allah sedia kala. Allah melihat akan zat Allah sedia kala. Dia panggil takluk samak basar yang tanjizi qadim. Mendengar dan melihat sedia kala akan zat Allah yang ada sedia kala. Takkan pegang kita tak ada gitu. Kalau saya bicara tiga takluk ni, ada tak antara tiga-tiga ni yang kita tidak berpegang? Tak ada. Kita dengar, lah. Takkan Allah buta tak melihat zat Allah? Yalah Allah bersifat-sifat basar. Cuma Allah tidak melihat zat Allah gitu. Zat Allah ada kan? Allah melihatlah zat Allah. Tapi zat Allah ada sedia kala. Allah mendengar melihat zat Allah. Kena sedia kala jugalah. Tanjizi qadim. Untuk yang kedua. Mana kita? Kita nak habis dah ni takluk ni. Habis hari kalah habis dah takluk. Kita mula takluk ada kudrah iradah lagi. Kudrah iradah ni, masa bicara kudrah iradah, samak basar ni saya cerita dah ni. Ni cerita bab samak basar ni pun tadi qada qada pergi pada kudrah iradah pula. Berpusing-pusing ke kerana berpusing-pusing tu jadi pening. Pusing jadi pening. Sekali samuk, sekali basah tu naik pula pada kudrah, naik iradah pula. Jadi pening gitu. Dahulu saya bicara kudrah iradah, saya bicara samuk basah ni. Sebab samuk basah kalam dia sama je, ada tiga. Suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Tu kena buat apa gitu? Kena buat apa? Kena buat kem pemantapan takluk gitu. Masjid Kristen ni banyak buat program ni. Kita je dengan pihak Masjid Kristen ni. Nak buat kem satu hari pemantapan pembicaraan takluk bagi sifat Allah. Buat kelas betul-betul, saya guru betul-betul, seorang guru pegang 4-5 orang. Jadi ada rotang se. Rotang kena ada kalau nak cepat. Kalau rotang tak ada tak jadi, kena rotang ada. Buat cepat sikit. Nampak mengatuk je, kena. Balik bilu. Dok kita tiga takluk ni tak lari belakang. Kita berpegang Allah mendengar melihat zat kita. Zat kita ni adanya baru. Allah pun mendengar melihat barulah lepas Allah jadikan zat kita ni. Sifat samuk basar Allah sedia kala. Mendengar dan melihat zat kita baru. Bilakah sifat samuk basar Allah boleh mendengar melihat zat Allah? Allah sudah tanya tu sedia kala lah bolehnya. Sebab sifat samuk basar tu ada di zat Allah sedia kala. Kita pegang kita. Ke Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak melihat zat kita. Sebab Allah tak boleh melihat, tak boleh dengar zat kita, melihat zat kita. Sebab sifat samuk basar Allah ni tak berapa kuat ke macam mana? Mustahil kita pegang gitu. Yang jelasnya Allah mendengar melihat zat makhluk. Yang jelasnya Allah mendengar dan melihat zat Allah sendiri. Allah mendengar melihat zat makhluk baharu tanjizi hadis. Allah mendengar melihat zat Allah sedia kala tanjizi qadim. Itu beza dia. Lagi pada kudrah pula Allah mengada meniada baharu qadar tanjizi hadis bagi kudrah. Hak qada pula iradah. Tapi qadim bagi iradah Allah menentukan pada sedia kala. Itu qadim tu. Menentu qada tanjizi. Sedia kala qadim
tanzih qadim bagi sifat iradah dipanggil qada. Allah sedia kala. Sifat iradah Allah sedia kala. Takluk sifat iradah menentukan akan sekali akan berlaku. Allah menentu akan sekali akan berlaku ni, Allah menentu bila? Ketentuan azali. Menentu tu takluk tanzizi. Sedia kala tu dia panggil qadim. Azali qadim samalah. Tanzih qadim bagi iradah dia panggil qada. Tahu kalau kita hanya setakat qada iradah, okey dah. Qadar qudrah, okey dah. Tapi waktu pun okey, tinggi sikit daripada ABC. Tinggi sikit daripada ABC, boleh mana? Boleh pukul. Pukul panggil dah. Hak boleh kan mula-mula kan ABC, lepas tu dipanggil apa? Boleh pukul, nah, boleh. Yalah. Boleh itulah, boleh baca orang ke tak? Mana kalau qada iradah, Allah pendeknya. Kalau qadar qudrah, setakat baru boleh baca. Biar panjanglah sikit. Ini pembicaraan 3 ta'alluq bagi sifat sama dan juga bagi sifat basar. Dan ta'alluq sama dan basar itu dinamakan ta'alluq inkishaf, yakni nyata perkara yang ada itu dengan pendengar, dengan sifat sama dan pelihat. Nyata tu inkishaf, nama dia nyata. Allah mendengar, melihat, nyata bagi Allah dengan sama basar. Ilmu inkishaf juga. Dia ta'alluq inkishaf ni 3. Ilmu sama basar. Nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Nyata bagi Allah dengan sifat sama. Nyata bagi Allah dengan sifat basar. Macam kita. Kita dengan ilmu, nyatalah satu-satu perkara. Bila kita boleh mendengar, nyata satu-satu perkara. Bila kita boleh melihat, nyata satu-satu perkara. Dengan ilmu, dengan ilmu, dengan mendengar, nyata. Nyata. Tapi kalau sampai peringkat boleh melihat, lagi kemah. Tapi nyata belakang lagi panggil tu. Kalau kita lah tahu saja, dengar saja, tengok belum, lihat belum, nyata. Nyata dengan ilmu lah. Nyata tak bagi kita pembicaraan barzah, nyata dengan ilmu. Ilmu dapat daripada mana? Daripada dengar. Kita tadah telinga pengajaran agama, dengan tadah telinga nyata bagi kita pengajaran cerita bab barzah, nyata dengan ilmu kita dengan bab soalan barzah. Tapi kita melihat ke tak? Tidak melihat. Tak apa nyatalah. Tapi nyata tak dengan ilmu? Nyata sebab kita dengar orang mengajar dengan sifat sama. Tapi dah kita tidak melihat. Bila sampai masa di alam barzah, barulah melihat. Tu tak boleh nak undur dah lah. Tu nyata betul dah melihat. Tapi sebelum tu nyata dengan ilmu. Mari daripada samak kita, pendengar kita, nyata daripada samak, pergi pada ilmu. Ada panggil penyata. Panggil inkishaf. Adapun kalau bicara sifat Allah Ta'ala, kalau kudrah dipanggil ta'alluq taksir, memberi kesan, memberi jadi. Mengada meniadakan tu taksir. Kalau iradah taksis. Apa taksis? Menentu, menetap, memutuskan. Itu taksis. Apa yang Allah tentukan pasti akan berlaku, tak akan berlaku sebaliknya. Sebab Allah telah taksiskan, Allah telah menentukan, menetapkan. Itu dia panggil iradah. Adapun kalam dilalah dia panggil, menunjukkan apa yang Tuhan kehendak, perkara yang wajib ke, perkara yang haruh ke, perkara yang mustahil ke, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Panggil dilalah, menunjukkan. Jadi kalau faham di sini, kita fahamlah. Kun fayakun. Kun tu kalam. Allah tidak mengadakan dengan kun. Kalam hanya dilalah, bukan taksir. Kudrah barulah taksir. Jadi kun tu menunjukkan bahawa segera Allah mengadakan suatu perkara. Seperti Allah kata kun. Bukan Allah menjadikan dengan sekali kun.
kun, jadi olehmu. Fayakun maka jadi. Kun kalam. Kalam bukan taksir. Kalam bukan memberi kesan, memberi jadi, mengada meniada, bukan. Allah khalik, yang menjadikan, khaliqu kulli syai'. Allah menjadikan sekalian perkara. Allah menjadi, bukan Allah berkata. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menjadikan langit dan bumi, bukan Allah berkata. Menjadinya dengan sifat qudrah. Takluknya taksir, iaitu qadar, perbuatan Allah. Kan dulu kan banyak orang ceramah kan, Allah jadi dengan kun. Kun itulah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun tu. Allah menjadikan dengan kun. Kun kalam. Kalam dilalah, bukan taksir. Dan takluk sama dan bahasa itu dinamakan takluk inkishaf, yakni nyata. Segala perkara yang ada itu dengan pendengar, dengan sifat sama, dan pula dengan sifat basar. Sama ada perkara ada itu zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani bagi Allah. Hak tu Allah mendengar dan melihat sedia kala, jadi qadim. Atau zat yang dinamakan jirim, baharu, zat kita lah. Atau sifat makni yang baru yang dinamakan arak. Allah mendengar, melihat akan jirim makhluk ni, zat makhluk. Dan Allah mendengar akan sifat baharu makhluk yang dinamakan arak. Tapi Allah mendengar, melihat baharu dan jizi hadis. Jadi sifat makhluk yang baharu ni dipanggil arak. Ain rodat, arak. Sifat yang baharu, sifat yang baru yang ada di zat makhluk yang baharu, itu dipanggil arak. Allah mendengar, melihat mereka. Semuanya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Sama ada pula yang bersuara dan warna, atau tidak suara dan tidak warna, asalkan perkara itu ada dirinya. Asalkan ada je. Sama ada suara tak ada suara, Allah dengar belaka. Jadi suara pun Allah Ta'ala dengar, warna pun Allah Ta'ala dengar. Suatu jirim tak ada suara, Allah Ta'ala dengar. Warna mana ada suara, Allah Ta'ala dengar. Hak melihat basar pula. Ada suara ada. Allah bukan setakat mendengar, Allah melihat suara. Sebab suara ada. Ada ni. Suara tu benda ada, sebab tu kita boleh tangkap suara, buat rakam. Apabila rakam, suara tu dapat ditangkap. Sebab apa dapat ditangkap suara? Sebab suara tu benda yang ada. Jadi Allah mendengar suara dan Allah melihat suara. Allah yang menjadikan suara tu. Allah yang menjadikan suara. Zahirnya mari dia lidah percakapan kita lah. Kerana dikehendaki dengan mendengar itu nyata segala perkara itu, bukannya mendengar itu senggeng dengan telinga. Senggeng dengan telinga. Senggeng dengan telinga ni kena ada suara. Allah mendengar ni nyata bagi Allah. Hak senggeng dengan telinga ni kena ada bunyi. Kurang dengar, senggeng banyak sikit. Senggeng dah. Senggeng dengan telinga. Dah kena baca mana tu? Bukanlah mendengar itu senggeng dengan telinga. Senggeng. Ada bahasa buku. Senggeng. Gini panggil senggeng ni. Gini dah panggil dah. Kau ada senggeng. Senggeng lah. Kau apa? Senggeng dah. Allah senggeng sebelah. Berat sebelah di bawah. Senggeng tu dah. Bukan senggeng dengan telinga. Nyata bagi Allah. Ada suara, Allah mendengar. Tak ada suara, Allah mendengar. Kita jenis senggeng telinga ni kena ada suara baru boleh dengar. Itu kita makhluk. Demikianlah dikehendaki dengan melihat, iaitu nyata segala perkara itu. Bukan dikehendaki melihat dengan celek dengan mata. Kita celek mata boleh melihat. Allah taklah nyata. Janji benda ada nyata bagi Allah. Walaupun benda ada tu benda ada tu macam kita kata warna. Ialah warna Allah melihat. Suara Allah melihat sebab benda ada. Nyata bagi Allah. Bukan dengan celek dengan mata. Kalau kita celek dengan mata, nampak tak suara? Tak nampak. Celek dengan mata. Senggeng telinga nampaklah suara. Dengarlah suara. Kalau celek mata, nampak tak suara? Tak nampak. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama, nyata.
Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar pun nyata. Janji perkara ada, Allah mendengar dan Allah melihat. Selesai bicara samuk dan basar. Dan dalil atas ada basar pada Allah Ta'ala. Dalil basar sahaja ni. Dalil samuk selesai dah. Hak bicara Surah 26 bagi atas sekali. Itu kan selesai dah kan. Dan dalil atas ada sifat samuk. Dia di Allah tidak tuli. Itu dalil samuk selesai dah. Jadi kitab ni sifat samuk bicara lain. Sifat basar bicara lain. Huraian samuk lain, huraian basar lain. Dalil samuk lepas dah. Ni dalil basar sahaja. Yang dicantum sekali antara samuk dan basar hanyalah ta'alluq sahaja. Ta'alluq ibu sekali. Sebab ta'alluq huraian dia sama. Huraian sifat samuk surat 25. Dalil sifat samuk surat 26 bagi atas. Jadi huraian sifat basar lain. Ni dalil sifat basar je ni. Sesat dah dalil bagi sifat samuk. Yang mana diri sekali kan hanya bicara ta'alluq bagi sifat samuk basar, hak suluhi qadim, tanjiji qadim dan tanjiji hadis. Dalil ada basar pada Allah Ta'ala itu ialah kita fikir ni dalil akal dan tilik pada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala basar, ni panjang. Ni dalil fardu kifayah. Apakah dalil sifat basar? Ada makhluk ini. Habis. Itu je. Dalil ada makhluk ini, dalil Allah bersifat-sifat basar. Ni panjang ni. Ini dia panggil dalil tafsili, dalil perici yang ianya fardu kifayah, bukan fardu ain. Payah ke? Dalil Allah bersifat-sifat sama, ada langit bumi, ada kita. Dalil Allah bersifat-sifat basar, ada langit bumi, ada kita. Payah. Tu kata mudah sifat 20 ni. Dari Quran di bawah tu, wa huwas samiul basir. Ni kita lacul lidah dah ni lacul dah dari Quran ni. Was samiul basir. Jikalau tidak ada pada Allah Taala basar, nescaya adalah ia buta. Dan jika ia buta, ni patut takdir belaka ni. Nescaya ada pada Allah Taala penyakit kekurangan. Ni jikalau. Jangan lupa jikalau ni. Quran pun sebut jikalau. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada dalam bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jikalau ada dak Tuhan yang lain selain Allah, tak ada. Kenapa Quran kata jikalau? Biar kita fikir, biar nampak. Ini pun sama ni. Jikalau. Itu takdir. Kalau Allah tidak bersifat-sifat basar, berarti Allah bersifat-sifat buta. Bila Allah bersifat-sifat buta, itu sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkendaklah ia Allah pada yang menghilangkan penyakit itu, penyakit kekurangan itu. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu kecuali Allah Ta'ala sendiri. Dan jika ia Allah sendiri yang menghilangkan, nescaya membawa pada makhluk lebih. Makhluk ni apa dia? Penyakit buta itu. Lebih berkuasa dari Allah Ta'ala, dan itu mustahil. Jadi dia cara kaedah mudah. Kaedah gitu. Nak mudahnya gini je. Apakah dalil Allah bersifat dengan sifat basar? Dalilnya ada makhluk ini atau fardu ain. Kenapa awak menjadikan ada langit ada bumi dalil Allah sifat basar? Kalau Allah tidak bersifat-sifat basar, buta, kekurangan bagi Allah. Kalau Allah bersifat-sifat kekurangan, macam mana Allah nak menjadikan langit dan bumi? Tu panjang dah tu. Tu fardu kifayah. Kalau kita, dalil apa? Awak berpegang Allah bersifat-sifat basar, ada makhluk ini, ada kita semualah. Kenapa? Kalau buta tak boleh buat ke langit bumi? Allah Maha Kuasa kan? Kalau buta tak boleh buat ke kita ni? Allah Maha Kuasa kan? Kenapa awak jadikan dalil langit bumi ada kita, dalil Allah bersifat basar? Kenapa? Tak pernah jawab. Kenapa ni? Dia tak erti ilmu fardu kifayah. Tak berdosalah. Janji apa dalil Allah bersifat-sifat basar? Dalilnya ada langit dan bumi, ada kita ni sendiri. Jangan, apakah dalil Allah bersifat basar? Tak tahulah, daripada budak waktu ajar gitu, ustaz pun ajar gitu belaka, kita pakai ya dah lah, tak sudah mikir-mikir dalil lah ni. Pakai turut mak ayah sudah lah. Dia panggil apa? Berpegang tanpa berdalil, khilaf ulama. Iman dia sah ataupun tidak. Tak lalu gitu. Nak setangga je lagi. Itu dalil akal. Nak comel dalil Quran di bawah tu.
Kenapa berpegang Allah bersifat basar? Mau ayah aja. Ustaz sekolah mengajar. Tu yang mengajar. Dalil awak sini mana? Maka turut sudahlah. Boleh. Orang yang IQ rendah. Orang yang IQ rendah. Dia dan kita sebut orang yang tidak terima pelajaran. Ni IQ rendah. Boleh. Turut orang. Boleh turut orang. Pandai dia. Orang yang IQ rendah. Boleh turut orang. Orang macam itulah, macam sindrom Down tu wallahu alam lah. Dia IQ dia setara mana? Habis semayang rajin, berjemaah rajin. Dia tukar pos jadah mari masjid awal daripada orang sihat lain gini. Tapi nak duduk dekat dengan Tok Imam tu masalahnya. Kalau Tok Imam batal takkan nak kati. Kalau orang yang IQ rendah tidak berdalil tak berdosa. Maka sabitlah dan kejaklah di hati bahawa ada bagi Allah basar sifat basar. Ianya ia Allah tidak tuli. Itulah pegangan kita. Allah bersifat basar. Pegangan kita Allah tidak tuli. Pegangan dan pengakuan yang sebenar yang betul dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Pengakuan Allah dalam Al-Quranul Karim seperti firman-firman Allah, wa huwas samiul basir. Artinya dan ia Allah yang mendengar lagi melihat. Macam mana boleh tak boleh kata Allah mendengar melihat? Kita wajib berpegang Allah yang mendengar, Allah yang melihat. Ni ijma' ni. Ahli sunnah Mu'tazilah sama, Allah mendengar, Allah melihat. Jadi Quran kata dah gini ni. Maka kita berpegang, kejak dah kitanya Allah bersifat-sifat basar dengan dalil ada makhluk ini. Pegang kejak kita ni bertepatan dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Dalil dari nakli dia panggil. Wa huwas samiul basir. Jangan lupa lah ayat ni. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamis syai'un wa samiul basir. Kan dia dah dahulu kan di sifat sifat mukhalafah dahulu. Ya, sifat mukhalafah. Sifat mukhalafah dahulu. Di muka surah 16 baik keempat daripada bawah tu. Firman Allah Ta'ala, laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat ke-11. Ni. Satu potong ayat, bukan satu ayat. Satu potong ayat. Dalil bagi tiga sifat. Mukhalafah satu, sama satu, basar satu. Tak ada dari tiga. Laisa kamisli syai'un wa samiul basir. Kenapa kita pakai dalil ayat Al-Quran? Lebih mudah pakai dalil akal ni panjang sikit. Tapi pendek juga, dalil dia makhluk je. Mukhalafah pun ada makhluk. Sama basar pun ada makhluk. Rekah juga. Ada makhluk je, ada langit bumi je. Tapi boleh ingat ayat ni lah. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat yang ke-11. Wallahu a'lam. Uraian sifat yang ke-13 kalam artinya perkata. Perkata sifat kalam yang diriza Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama dahulu menterjemahkan dengan berkata-kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.